Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'allu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Syekh Abdul Somad Al-Falimbani dalam kitab dia Hidayatus Salikin fi suluki maslakil muttaqin, sehinggalah perkataan dia dan dalil yang demikian itu sekatu kat mana ni? Demikianlah segala hati manusia itu tiada lembut melainkan dipalu akan dia dengan zikir yang keras lagi jahar. Situ deh. Lah ni kita duduk kecek mengenai kelebihan zikir dan kaifiat cara berzikir. Sebagaimana kita mengaji, masuk pun ada kaifiat dia, kalau tidak jadi. Nak tumis hok mana dulu, nak gula hok mana dulu, nak goreng hok mana dulu, biar pecah minyak dulu ke, barulah masuk ke tu jadi. Begitu juga berzikir, dia ada kaedah dia dan ada cara dia. Bukan pergi sebeh subhanallah pakai tak tahu alif ilih alif jatuh, tak pernah belajar, tiba-tiba pandai berzikir. Ibadat kena belajar. Semua jenis ibadat kena belajar. Sama ada ibadat itu fardu, sembahyang kau gapo, zakat kau, puasa kau, haji kau, ataupun ibadat itu sunat. Sembahyang sunat, berzikir, semua ibadat-ibadat sunat rebel kena belajar. Kerana apa? Kerana benda itu adalah ibadat. Maka ibadat ini kalau tidak betul, maka tidak ada manfaat dia. Sama ada benda itu tidak jadi langsung. Semaya tak tahu alif jatuh. Nak semaya duha tak tahu bila waktu dia, bila pukul dia, cara kaifiat tak sah. Manakala ada ibadat tidak ada kesan. Kalau tak kena kaifiat dia, orang lain berzikir boleh habuai, kita berzikir tak boleh gapo satu. Pahala kadang-kadang boleh, tetapi kesan dia tidak ada. Maka orang ahlu zikir, zikir dia ada maksud dan tujuan dia. Macam pisah jugalah. Pisah. Ada orang guna pisah buat sia ikan. Boleh.
Ada pisah wak jemelih lembu. Ada pisah wak taki tulang. Pisah jemelih lembu, tahu wak taki tulang. Sekalipun dia tajam, pisah jemelih lembu, Victorino kau gapo dia, jangan wak taki tulang. Acul lebulah mata dia. Sekalipun kita kata tajam, dia untuk wak gapo dia? Dia untuk wak jemelih saja. Maka ada zikir ini, fungsi dia dan tujuan dia adalah nak membakar hati supaya hati jadi lembut. Supaya hati jadi mazmumah dia tu hilang. Pahala tak, dia bukan tujuan untuk pahala. Ada zikir nak kejar pahala saja. Maka ada cara dia. Kalau nak hacur ke mazmumah dalam hati, dia ada cara dia. Nak masuk ke email kau, nak gapo dia kau, dia ada cara dia juga. Maka katanya pengarang, demikianlah segala hati manusia itu. Tiada lembut melainkan dipalu, yakni dipukul akan dia, akan hati itu dengan zikir yang keras lagi jahat. Maka manusia ni kalau berzikir subhanallah, la ilaha illallah, tak seru apa, maka dia kena sebut derah sikit. Kerana dia tidak pernah dalam hidup dia menyebut nama Tuhan dengan keadaan keras. Ada orang malu nak sebut nama Tuhan. Ada serah rasa tak tahu, rasa sungguh sangat sebut nama Tuhan. Tapi kalau sebut dunia kuat tak apa. Kalau penat kerana dunia tak apa. Ni zikir siapa perlu rejak sungguh kata. Demo nyukai, demo menoreh, demo buat kerja kampung, buat kerja mana pun perlu rejak. Tak apa tu. Zikir malah buat lagu tu. Maka bagi orang yang permulaan dalam zikir, dia kena berzikir derah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kena sebut derah. Biar tubik habis mazmumah hok dalam hati dia, perasaan malu nak buat ibadat, perasaan segan nak buat ibadat, rasa ego, rasa takabur, rasa hebat, rasa gapo, kita naung derah-derah tubik perasaan itu daripada hati kita. Lepas pada berzikir kita jadi orang yang tawaduk. Lepas pada berzikir kita orang jadi orang yang serah urusan kita kepada Allah. Ni dak zikir subhanallah, la ilaha illallah. Hati dak keras lagu tu. Hati dak takabur lagu tu. Tak ada kesan langsung zikir pada hati seseorang tu. Maka katanya pengarang zikir derah. Ikutlah lagu mana pun. Dan lagi sayugianya atas murid itu bahawa ia berzikir bersama-sama dengan orang banyak, seperti kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullahu taala. Pertama zikir derah, la ilaha illallah. Patut zikir ramai-ramai. Lagu mana zikir ramai-ramai? Hamba tak biasa tarekat ni nak berzikir ramai-ramai. Tahlil arwah tu. Orang dia panggil ngatik orang mati tu kan. Masa ni kita nak berzikir derah, orang tak marah. Kalau zikir sore atas rumah, nya marah demo. Zikir kubur sore, nya marah demo. Tetapi kalau zikir tahlil itu sebut derah. Maksud ni peluang ni tarekat orang-orang kampung, tahlil dia, baca la ilaha illallah dia ketika tahlil arwah. Baca derah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau rumah kayu tu biar kocok, biar runtuh, mati belakang pun tak apa. Lagu tu. Zikir pula ramai-ramai. Bapa zikir ramai-ramai, tak boleh kau zikir seorang. Kita ke peringkat permula. Hati kita masih lagi tak ada semangat nak berzikir. Perlu bantuan daripada saing-saing, perlu bantuan daripada orang ramai. Nak zikir seorang malu pok kita. Lagu mana? Kalau zikir ramai-ramai tak malu zikir, orang tak kata apa. Kalau zikir seorang 2-3 lekok tidur, peluk dia. Jenera pasal kipah 20. Ni kalau zikir ramai-ramai nak jenera lagu mana? Hak ni nak jekoh. La ilaha illallah. Hak ni nak jekoh pula. Tak tidur lolo. Ni benda-benda ini sebagai bantuan kepada orang yang peringkat permulaan dalam berzikir. Kalau kita malah buat dua ni, kita tak berzikir lagi dah. Tak bermula lagi proses berzikir kita. Dan kita hebat dah, tak apalah. Nak berzikir senyak, kau zikir sir, kau zikir khafi, kau zikir akhfa, kau tak ada masalah apa dah lah. Tapi peringkat permulaan, ginilah cara sebut dia. Bagi orang kampung, tain tahlil arwah, suruh ngatik derah kata. Zakir zikir derah, pahala banyak lagi.
Oh, zikir slow pun boleh pahala. Memang tak tika. Nemo kalau pitis juta dengan pitis ria, hok mana nak? Tak ada orang tasawuf benar kalau ambil seria kata, nak sejuta lah. Kita kalau zikir la ilaha illallah, misalnya dengar dekat misalnya skelo, suara kita dengar. Maka semua hok skelo tu jadi saksi berlaku pada hari kiamat, kita duduk sebut nama Tuhan. Ha ni la ilaha illallah. Tak dengar, orang sebelah pun tak dengar. Siapa dia saksi? Diri hamba. Tak ganah laman. Tapi buat kita tak tahu kalau bab pahala tak pecah liu le mana. Royak gajah rimau pewak serati pun. Tahu tak apa nak berminat hamba. Apa tu? Hati nak suruh bersih. Hati nak suruh keluar perangai tak juru. Tiba-tiba cara kaifiat orang bui tak saya buat. Tak ada apa lah. Ni kata Syekh Abdul Wahab Sya'rani ni. Cerita dia minggu lepas aku hamba sebut cerita dia dengan tok guru dia Sidi Ali Al-Khawas. Qad ajma'al ulama salafan wa khalafa ala istihbabi zikrillahi ta'ala fi jama'atin fil masjid wa ghairihi min ghairi nakirin bi syartih. Tengok dia kata. Katanya Syekh Abdul Wahab Sya'rani ni orang Mesir dia ni. Syekhul Azhar. Artinya sesungguhnya telah berhimpun, yakni telah bersepakat, muafakat segala ulama yang dahulu dan ulama yang kemudian. Muafakat atas apa? Atas kata sunat berzikir di dalam orang ramai. Zikir berjemaah. Sepakat ulama. Lepas tu orang duk marah lah ni berzikir ramai-ramai Nabi tak buat, Wahabi duk marah. Nak ikut Wahabi kau nak ikut ulama. Wahabi ni tak ada ulama dunia dia. Tak suruh langsung. Tak ada lagi ulama Wahabi jadi ulama dunia. Tak suruh lagu pun dia. Katanya ulama kata sunat berzikir. Ulama dulu ko, ulama loni ko, atau sunat berzikir di perhimpunan di dalam masjid dan lain daripada masjid. Nak berzikir dalam masjid ramai-ramai boleh. Nak berzikir selain daripada masjid di rumah boleh. Buat di stadium boleh. Buat di padang boleh. Buatlah mana-mana berzikir ramai-ramai, hukum dia sunat. Apa maksud sunat? Dapat pahala. Bukan bid'ah. Benda dapat pahala. Dengan tiada disalahi oleh orang. Tidak ada orang engkar pun perbuatan ni. Seluruh dunia menyatakan orang duduk berzikir berlaku. Bukan kata orang pondok saja berzikir lagu ni, tipu. Ada orang tu muka dia mengaji tanah harak. Orang kampung tak mengaji tanah harak, kelik duduk nipu orang kampung. Dia kata bubur surga ni tak ada. Pak kita yang ada kaca bubur surga sungguhnya barang bid'ah, barang apa dah. Bagi orang tak buat ni. Apa? Muka dia kata, hamba tanah harak tu, hamba tahu, hamba ngaji tanah harak. Mana ada suruh? Tak ada sungguh yang ngaji kat Wahabi. Yang ngaji kat ahli sunnah penuh pernah tanah harak Amerika, Turki, sebelah Afrika, sebelah Morocco, semua ada suruh berlaku. Yang tipu orang kampung. Sebab tu kena berhati sikit, mari ngajar pak kita tu. Nampak salah habah, nampak kecek pelik pada orang lain, cutera tanya sikit. Belajar pertikai ke dia. Sebab dia ada ajar pertikai ke ulama, lah ni kita nak pertikai ke dia pula. Dulu dia duduk pertikai Imam Syafi'i, duduk pertikai Imam Ghazali. Sedap dia pertikai. Lah ni hamba nak pertikai demo. Hamba tak pernah jumpa dalam kitab ni, tak pernah jumpa ni ke ni. Duk baca kitab Wahabi, baca kat kitab Ahli Sunnah wal Jamaah. Dia mau jumpa mana ibarat ni hamba tak pernah jumpa. Dia ledah lah tu. Dengan syarat lah. Ya ada syarat-syarat dia lah. Tetapi hukum dia sepakat kata sunat buat di dalam masjid dan tempat yang layak lah. Jangan duk ngatik dalam jamban. Namun ke pakak tu email tu bila mari kita duduk baca maulid berjanji dalam tandah. Tak ada. Tak ada lagi orang buat lagu tu. Kalau orang buat lagu tu email marah. Dan lagi sayugianya bagi orang yang berzikir itu bahawa menghadirkan di dalam hati mereka itu akan kebesaran Allah Ta'ala. Seperti kata Syekh Abu Bakar Al-Kattani.
rahimahullahu ta'ala. Pertama, zikir dia. Kedua, zikir ramai-ramai. Ketiga, biar ada dalam hati kita nama Tuhan paling besar sekali yang hamba sebut. Basika, harta, piti. Perkataan-perkataan lagu tu tidak boleh nak tanding dengan nama Tuhan. Allah ini nama yang paling mulia di antara nama-nama Tuhan. Ar-Rahman, Ar-Rahim, boleh juga mulia. Ya, nama Tuhan kita. Di antara banyak-banyak nama Tuhan kita, Allah lah nama yang paling hebat sekali. Kerana Allah merujuk kepada zat, manakala nama-nama lain merujuk kepada sifat-sifat Tuhan. Ar-Rahman, pemurah, penyayang, penghidup, pemati. Semua tu sifat dia belaka. Tapi Allah, ada pun Allah. Tak ada. Allah tu rujuk kepada zat dia. Maka apabila sebut zat, semua benda terkumpul pada diri dia. Kalau kita sebut sifat dia, mungkin kita nak tuju kepada sifat dia tu. Misalnya kita ada dosa, kita pun sebut ya Tawwab tub alaina. Apa kita sebut nama ya Tawwab? Kerana pada masa tu kita sangat berhajat kepada diterima taubat kita. Maka kita panggil Tuhan dengan sifat dia. Wahai yang penerima taubat. Kita sebut nama Tuhan supaya hati kita duk tuju kepada tu. Manakala kita sebut nama Allah, semua terkumpul di situ. Ar-Rahman ada situ, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Zuljalali wal Ikram, semua duduk di Allah belaka. Sebab itulah orang berzikir Allah, Allah, nah, zikir Allah. Maka kita rasa kebesaran benda yang kita nak sebut. Kadang-kadang ada orang sebut nama Allah biasa rasa. Baik amu sebut pitih 50 riyal. Oh, surah besar 50 riyal. Banding dengan perkataan Allah. Maka kalau kita jenis hati minat dunia lagu tu, kena berik sebentar sebelum zikir. Ya Allah, ya Tuhan aku nak sebut nama perkataan yang paling mulia, iaitu namamu, ya Allah. Sebut lagu tu. Biar mari hadir di hati kita, kita nak sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nama Tuhan kita. Min syuruti zikri an yashabahu ijlalu lillahi ta'ala wa ta'zimu wa illa la yuflih sahibuhu fi maqamir rijali. Katanya Syekh Abu Bakar Al-Kattani, hok ni pakar-pakar dalam bab zikir. Kita kalau bab zikir jangan tanya orang lain. Ni tanya doktor, tanya driver kapal terbang, tanya goni, tanya artis, tanya tukang masak, tanya buah kedai kopi bab zikir. Nyo kubek ke dia lah, nyo bejok ke dia lah. Atas muka dunia ni dia ada pakar dia. Jangan silap tanya malu ke orang. Sama-sama ulama pun tak boleh tanya lagi kalau bukan pakar dia. Hak ni bahagian hadis. Tak boleh tanya bab zikir, tak reti putus kayu hak tu, tak sedok mengaku lah. Kalau tak mengaji, tak sedok bejok lah. Jawapannya B tu banyak-banyak pada A lah. Tak ada apa, dah boleh B kan, tak ada apa. B sungguh tak apa, nyawak bejok, tak ada apa lah. Tak ada apa, punuh jahanam habis. Ulama pun kadang-kadang nyawak takabur, nyawak mari, tak mengaku kata dia tak reti. Dia bahagian muka lainnya jawab dalam bab zikir dah pula. Nampak jahil tu okey. Maka kena tanya ahli-ahli dia. Ni antara ahli dia ni, orang hok pandai dalam bab zikir. Dan dia kalau berzikir beri kesan sungguh. Dan ramai anak murid dia dah berjaya dah dia latih. Kita kalau hok bukan bidang kita jadi kau sekodan. Ni banyak dah jasa dalam bab zikir. Dia kata apa dia? Ni pengalaman dia dalam duduk mengajar, duduk tarbiyah orang dalam bab zikir. Dan ramai dah berjaya duduk dengan dia. Ulama-ulama ahli zikir ni kalau duduk dengan dia setahun tu berubah dah perangai kita. Perangai kita jadi ada-ada, jadi lemah lembut, jadi boleh terima pelajaran. Sekalipun kita ni jahat lagi tapi kita terima dah kebenaran tu. Ada. Sebab apa? Kesan daripada zikir. Dia kata apa dia? Setengah daripada syarat orang berzikir itu bahawa menyertai akan zikir itu membesarkan bagi Allah Ta'ala. Biar rasa besar sebut nama Tuhan.
Sebab tu nama Tuhan alif lam lam ha tu sadu bunyi Allah, bunyi Allah. Tak ada dalam perkataan bahasa Arab la bagi atas bunyi Allah. Kecuali nama Allah. Kalau la bagi atas bunyi lah benar. Allah sebenarnya. Patut baca Allah la bagi atas. Apa Allah bunyi gitu. Ai pelik pada orang cara baca. Kerana nama Tuhan. Nak suruh biar nampak gepo panggil. Biar bunyi gepo dia. Allah. Allah. Bawa baca Allah. Orang ngaji pakai step sudah kira. Nah, insya-Allah tuan-tuan. Hak tu lekat bukan nak sebut lagu tu dia nak sebut insya-Allah. Tetapi nya awak lekat lagu tu nah. Baik. Allahu akbar. Nah, keluar apa hari kecek pakai step dah pula tiba-tiba nah. Molek-molek baca-baca baik jadi kecek lagu tu. Baik pun Allah. Nah. Terbalik. Orang suruh ikut Nabi Muhammad dia ikut India dah pula. Subhanallah. Nah. Macam-macam orang. Jahil lagu tu lah. Nyanyolah. Nah, insya-Allah tuan-tuan, insya-Allah. Dulu dia mengkecek insya-Allah tidak? Tak boleh dah. Nampak ganas sikit insya-Allah tuan-tuan. Nampak bodoh lah bukan ganas. Nah, jangan buat gitulah, nyanyolah kita boleh sebut molek lah insya-Allah. Nah, jadi Allah sebut dalam keadaan membesarkan. Sallallahu baca. Sallallahu sebut apa itu? Kita selalu nampak tak sungguh sangat. Ada setengah ulama tu kalau selawat kau gapo dia berhenti kau nah. Sallallahu. Puas hati dia sebut. Sebab nak boleh pahala ni, dia serah besar sebut sallallahu. Sebut sungguh-sungguh. Kita boleh makan nasi, boleh tahu ak kerja boleh pahala tapi tak serupa dengan orang sungguh nah. Tuhan ni bayar belaka. Membesarkan bagi Allah dan mentakzim, yakni memuliakan dia, akan Allah Ta'ala akan zikir saat ni sebut nama dia tu. Maka jika tiada yang demikian itu, nescaya tiada dapat kemenangan oleh orang-orang yang berzikir itu di dalam makam rijal. Yakni nescaya tiada boleh naik ia ke atas martabat orang arifin. Zikir, kalau berzikir tak ada lagu tu pahala boleh, tetapi tak naik makam martabat. Duduk zikir, martabat orang awal apa cerah? Zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Patut zikir boleh pahala? Ya. Tapi martabat naik ke tak naik? Apa maksud martabat? Kedudukan dia di sisi Tuhan tak naik. Sebab apa? Sebab mazmumah penuh lagi. Tak tobik mazmumah dia. Pahala zikir boleh? Ya, tetapi mazmumah tak tobik. Maka kedudukan dia tak naik. Maka orang ahli zikir kalau ikut cara dia, di samping boleh pahala, perasaan mazmumah, sifat jahat hati kita ni koh kurang, maka koh naik di sisi Tuhan. Di samping dapat pahala, dapat maqamur rijal. Kedudukan orang-orang hebat di sisi Tuhan. Rijal ni bukan kata maksud lelaki. Rijal ini orang yang semangat laki-laki. Kadang-kadang orang ni tino, tetapi dia hemah seorang lelaki. Nah, seperti Rabi'atul Adawiyah. Tengok orang hebat. Dia orang tino. Semaya dia 1000 rakaat sehari. 1000 rakaat sehari. Kita semaya tak ajin lagi rasa. Berkali kalau pok kita buat 1000 rakaat pakai tak semaya siapa mati dah. Banyak telajak dah hamba rasa. Allah kenyek dah semaya 1000 rakaat. Nah, pok kita pun tak tahu. Bagai nak lipat paceroh kata. 200 sehari, 200 rakaat sehari tak siapa lagi. Ni kawan ni 1000 rakaat sehari. Tengok semangat dia. Kalau orang bohak toho-toho tak boleh buat lagu tu. Dan kata Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili rahimahullahu taala, apa dok ambil perkataan orang ni, ambil hadis ke? Ambil Quran ke? Ada dah ke sebut dah Quran, ada dah sebut hadis, ada sebut dah. Pakar-pakar dia kena sebut jugalah perkataan dia. Tak boleh buat hujah perkataan orang. Kalau lagu tu bakal habislah kitab hadis. Perkataan orang belaka dalam tu. Hok kata sahih, ada Nabi sebut diri sahih hadis tu. Yang dia mau dok pegang tu. Hok kata hadis ni dok siapa dia kata? Nabi sendiri kata. Pak Imam Bukhari ni orang ko jin ko hatu jemala gapo dia.
Oh, tak si pagai kata ulama, tak si pegai kata manusia. Orang ni sesak dengan gitu ya jawapan dia kalau tak pegai kata-kata ulama. Rasa pandai lebih pada orang tu. Kalulah popok ni kita tak boleh pegai. Kata-kata demo tu lebih-lebih lagi tak boleh nak pegai. Nah, ni kata-kata demo nak suruh hang percaya. Kata-kata ulama dalam kitab tak si percaya. Oh, jahat benar perasaan demo, hati demo. Kalau demo kata hati baik pun, mulut demo jahat benar kalau kecil lagu tu. Orang lain tak si percaya, ulama pun tak si percaya lah mana. Kok demo suruh percaya? Sebab demo tulis tesis. Sebab demo ada PhD. Terjunglah dalam neraka demo kalau dengan PhD demo. Tak menjamin pun dapat syurga Allah Taala. Siapa dia iktiraf demo orang pandai pun? Ambo tak iktiraf demo orang pandai. Ambo ni ngaji buah pohon pisang tak tahu apa pun. Tak percaya ke demo. Tiba-tiba demo nak suruh percaya ke demo, nak suruh engkar pada ulama orang percaya. Hok ngau sikoh dia, ngau ilmu dia, dengan warak dia. Macam-macam orang ada jamilah ni. Tu zikir. Katanya Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili rahimahullahu taala. Zikir yang afdal bagi murid. Ni bagi permulaan Orang yang mula-mula nak belajar zikir, dia ada syarat-syarat dia. Kita mengaji kitab lagu ni dia ajar dah cara zikir. Nak zikir sendiri boleh dah, tetapi afdal berguru di dalam bab zikir. Contohnya kita masuk kursus intensif lah. Kursus intensif dalam bab masuk ke. Kita pun apa bui, buku-buku resipi dia ajar secara ringkas dah. Gini, kita nampak dah gambar dah. Halio kuah tumis lagu mana? Nak tumis ni lagu ni. Kalau nak suruh lama, tumis biar lama, biar kecil minyak, biar minyak naik ke atas. Makan ni boleh lama jadi tak basi. Kita pun pegang. Ngaji dah ke dah. Boleh dah kita klik buat sendiri, jadi dah. Tetapi kalau kita masuk depan dia, siap dia pandu pula tengok deh, bawel cara kata. Ambo tak ajar gitu. Cara nak kata bawel lagu mana? Dia mau kata, pun kelecak pahak mereka, bawel putih. Pun kelecak situ. Nampak lagu mana cara nak kata dia? Dia ajar belakang. Molek lagi. Tapi kalau lepas pada kursus intensif tu nak masuk sendiri boleh dah. Tapi tak supaya dengan hak jom masuk tuai dia lah. Maka ia ajar dah di sini zikir-zikir ajar dah. Nak zikir sendiri boleh. Tetapi kalau belajar lagi-lagi, belajar intensif dalam bab zikir. Katanya Syekh Abu Hasan kata zikir yang afdal. Afdal ni paling molek, paling sesuai dan paling banyak pahala. Bagi murid, bagi orang yang nak Allah Ta'ala. Murid, isim fa'il daripada arada yuridu murid. Murid ni orang nak Tuhan. Kalau orang nak pitih, kalau orang nak kehebatan, bukan zikir ni dia ramah. Ada orang zikir juga, rajin dia mau beramal. Apa? Nak kebar. Nak pitih. Nak jadi orang saya, beramal. Allah bukan kerana Tuhan, maka zikir lagu tu tak menghilangkan mazmumah dia. Kenapa dia berzikir rajin? Zikir rajin tapi nak bukan Allah, dia bukan murid Allah. Dia bukan nak Allah, dia nak muka lain. Maka Tuhan pun builah hak dia nak. Dia zikir nak kebar, Tuhan bui kebar, tapi dia tak boleh lah. Gapo dia hak molek? Iaitu zikir la ilaha illallah. Hak ni paling molek sekali. Nabi pernah sebut, Nabi kata, sesungguhnya inna qalba latasda, sesungguhnya hati itu akan berkarat. Sahabat faham hati berkarat, bukan Wahabi. Kalau Wahabi dengan hadis ni, Allah berkarat, sudahlah. Supaya karat besi, dia faham lagu tu. Dia pergi zahir, ya kakak tu. Pokok dia pergi zahir. Ya. Tapi ni sahabat faham, Nabi sebut hati berkarat tu apa dia? Oh, kalau ada Wahabi zaman Nabi ke, penipal. Oh, sahabat Abu Bakar tekan dengan dia. So. Nampak demo ni faham pelik pada orang apa ciruh kata. Orang lain faham Nabi kata hati berkarat tu. Lepas tu katanya sahabat, ya Rasulullah, kalau besi berkarat, hamba reti cara nak bersih dia. Kalau hati berkarat lagu mana ya Rasulullah? Hati ni yang berkarat apabila dunia duduk di dalam hati. Kita memiliki dunia tidak salah. Kita ada kereta, kita ada kenderaan, kita ada duit, kita ada pakak, kita ada gapo, dia tak salah. Tetapi salah dia benda tu hok duk luar ngalir selo masuk dalam hati tepek. Maka hati tu dia jadi karat. Ya tak boleh, ya bisa dia panggil. Hati ni kalau dengan dunia dia jadi karat lalu. Kena gak supaya air masing dah. Besi kalau kena air masing 2-3 lekok tahu.
Rumah kalau rumah besi kak, siapa dia duduk tepi patah tahu setara mana besi dengan air garam. Maka antara kelemahan hati dunia tu masuk selu-selu dari hati. Tepek. Dia pun jadi kerah kawasan tu. Dah tak nampak dah. Orang duk sebut tak dengar lah mana. Kalau tepek habis kat dunia, maka orang tak cakap mengajar. Bawah tak dengar, hati dia duk siap, duk kelubung dengan agak ni. Maka kena katok kagak ni. Katok kagak biar timbul hati, barulah hati tu mudah mendengar kebaikan, mudah nak ikut nasihat, mudah gapo. Nah, lah ni jala tu. Bukan orang tak ada perasaan baik, ada tetapi baik dia tu sembunyi sangat, duduk kumpul duduk dengan dunia. Maka lagu mana? Apabila sahabat tanya ya Rasulullah hati kagak nak buat lagu mana? Nabi kata aksiru min qauli la ilaha illallah. Nabi kata banyak ke? Bukan kata sebut dah. Nabi sebut aksiru banyak ke 100 banyak. 200 banyak lagi deh. 200 banyak lagi. 200 banyak tu, tapi 300. 300 banyak lagi. Banyak sudah dia sebut banyak, Nabi sebut banyak. Sebab tu si banyak ni tak ada nombor. Nabi kata banyak ke berselawat kepada aku pada malam Jumaat semalam dan hari Jumaat. Tiba-tiba ada seorang profesor tu. Allah malulah. Dia kata jangan banyak selawat kepada Nabi pula. Sebab selawat kepada Nabi menyebabkan memuja Nabi pula. Boleh membawa kepada pemujaan Nabi. Dia ingat Nabi ni tahak dia tak. Kalau Nabi tahu benda tu boleh membawa kepada pemujaan, Nabi ayak petel lagi. Selawat 100 sudah, jangan lebih kalau tidak jadi nampak puja hamba pula. Ingat Nabi tak cerdik kau, wi arahan ni gapo-gapo. Nabi kata banyak-banyak juta, banyak. Ni selawat tak boleh banyak. Canggah Nabi, siapa dia? Wi profesor ke dia. Oh, tak puas hati hamba. Tak tahulah kalau dia mau puas hati dengan dia dapat pangkat profesor mengajar lagu tu, tak tahulah. Maka sebut la ilaha illallah. Tak usah sebut Allah lagi, tak apa perekat lagi. Sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Banyak, ya banyak. Apabila Nabi sebut banyak, ulama sebut banyak ni cuma mana? Bagi orang awam, orang biasa, paling kurang 300 kali sehari. 300 pagi, 300 petang. Okey, tak apa tahu. Untuk orang awam. La ilaha illallah. 3 kali round sebeh. Okey, beres. Bagi orang belajar ilmu pula, banyak-banyak ni 1000 kali. 1000 kali baru boleh kata banyak lah. Paling kurang banyak, bukan banyak. Paling kurang orang panggil banyak lah tu. 1000. Tapi kalau orang mengaji ilmu, kalau orang tok lebah, tiba-tiba 1000 pun tak sapa la ilaha illallah. Tak tahu. Malah kohong ni. Bab zikir dia lemah sikit. Bab mengaji rajin, zikir pula malah masalah juga. Dia kata selama ada ia di dalam hawa nafsu. Selama mana lagi dia ada nafsu, ada perasaan jahat dalam hati dia, maka dia kena katak nafsu biar tobek daripada hati dia dengan cemeti la ilaha illallah dia panggil. Kita piak juga nafsu kita dengan la ilaha illallah, la ilaha. Setengah tu dia tengok ke hati dia, beritahu hati dia tengok. La ilaha illallah, la ilaha. Laung ke hati kita, biar hati kita khabar. Biar hati kita gak bunyi sekali. Biar hati kita sahut yo sekali. Kita perhati hati kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Royak dia bukan royak ke orang. La ilaha illallah. Ni royak ke hati kita. Royak siapa dia bunyi yo. Siapa dia bergerak. Lepas tu, kita lepas tu. Dia sendiri katak sendiri dah tu. La ilaha illallah. Hak ni peringkat orang masih ada lagi perasaan jahat, hawa nafsu. Kita tak terlepas ni. Kau rasa bersih dah. Hamba tak ada dah hawa nafsu. Mana hamba tahu? Tak ada hawa nafsu lah mana. Makan gitu ya pak pinggir tak caruk orang. Tu bukan tak ada hawa nafsu, tu tolong lagu tu makan tak caruk orang. Tak ada hamba tak caruk orang, tak saing orang. Tu bukan tak ada hawa nafsu, tu dia panggil selfish dia panggil dah. Busy buat orang panggil jaga diri sendiri, penting diri. Tak caruk, tak pernah caruk orang, tak pernah kecek orang. Tak semestinya tak ada hawa nafsu lagu tu. Maka apabila fana ia daripada nafsunya, ni peringkat kedua dah. Apabila nafsu jahat dia hilang dah daripada hati dia, semua kebaikan dia tengok. Pada masa tu kita tengok dia ni baik zahir batin dah. Maka bahawa zikir Allah itu terlebih manfaat baginya. Apabila ada hak comel, maka sebut hak isbat saja. Allah.
Allah, 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 Allah. Zikir Allah saja. Kalau kita masih ada kata, kena ada nafi dia. Tiada Tuhan kecuali Allah. Penafian ini kalau benda ada lagi dunia dalam hati kena nafi. La ilaha illallah. Nafi hak benda tak comel, masuk ke benda comel. Manakala apabila dah tak ada dah benda tak comel, tak ada faedah la ilahnya. Allah tetap ke saja hak comel. Allah, Allah, Allah. Zikir. Macam-macam lah zikir cara sebut Allah tu. Sama ada zikir kat luar, kau zikir kat dalam, kau napah, kau lagu mana. Hak penting zikir Allah, Allah. Zikir Allah, Allah ni di hati. Allah, Allah, Allah. Dan zikir sir itu ialah terlebih afdal bagi orang arifin. Sudah. Naik martabat orang arifin. Orang arif ni orang kenal Tuhan dah. Orang sebati dah. Perangai dia tak ada dah. Semua perbuatan orang kenal Tuhan ni lagu lain. Sekalipun kita nampak dia terbolah, tapi dia perbuatan orang kenal Tuhan. Kita lagu mana perbuatan orang kenal Tuhan? Gini, contohnya. Seorang pelukis yang hebat. Dia soho melukis bisa sungguh. Sebati dah dengan dia. Dia lukis uduh ya. Lukis uduh pun orang kata comel. Dia lukis uduh pun. Tak. Tahu tak siapa dia lukis tu? Pelukis kau ni. Dia lukis comel. Sekali apa hamba tak faham lukis dia ni apa-apa uduh. Begitu juga arifin. Kita nampak perbuatan dia biasa ya. Hamba sungguh lagi. Hamba nampak warok lagi daripada dia. Tapi dia orang arifin. Orang arifin ni amalan dia dilipat kali ganda. Kerana apa? Kerana makrifat ada dalam hati dia. Manusia itu dibalas menurut makrifat, qadar makrifat dia di sisi Tuhan. Kalau dia tak ada makrifat, dia mengatik pecuh bukit pun boleh pahala, tapi tak boleh lawan satu zikir orang arifin. Sebab tu amalan orang yang paling arifin sekali, yakni amalan Nabi Muhammad, tak ada orang boleh lawan. Nabi Muhammad sebut la ilaha illallah sekali lah. Kita ngatik siapa pecuh pala-pala, tak boleh lawan zikir Nabi Muhammad sekali. Sebab Nabi Muhammad sebut la ilaha illallah dengan makrifat dia. Pas tahu mana makrifat Nabi Muhammad? Kita tak tahu gapo. Maka makrifat Nabi Muhammad itu amalan sedikit pun dikira banyak. Maka bagi orang arifin pula, tak boleh lawan Nabi Muhammad lah, orang yang kenal Tuhan. Ya arif ni ada dua. Arif fi hukmillah, arif bak hukum hakam. Kedua arif billah. Orang ni kenal sungguh Tuhan. Jangan tanya hukum hakam mengenai dia. Dia kenal Tuhan ya. Perbahasan bak Tuhan saja. Hukum hakam yang nak tanya dia tak pandai lah mana. Yakni orang yang telah sampai kepada makrifat yang putus. Jelas dah. Tak ada lagi ragu-ragu. Yakin seyakin-yakinnya. Kita kenal Tuhan, kadang-kadang yakin, kadang-kadang tak yakin, kadang-kadang was-was, kadang-kadang gapo. Zaman penyakit ni sudah tukar Covid ko Tuhan ko, vaksin ko Tuhan ko, tukar belaka Messi betul jadi Tuhan, Tuhan jadi doktor. Tak tahu mana so kita ni. Yakin tak tahu alik ili alik berjatuh. Ni jelas dia, makrifat dia sudah putus dah. Jelas tak ada sebagai kawan. Dan makrifat dengan ilmu hakikah, ilmu hakikat yang sebenar-benar. Hak sebenar. Ada ilmu yang tidak sebenar, ya ilmu surah saja. Ada ilmu ni, ya ilmu yang sebenar, ilmu yang sejati. Dan dengan ilmu laduni, ilmu yang mari daripada Allah Ta'ala direct, bukan daripada manusia. Ilmu daripada Allah tentu pasti betul. Kerana ghalib pada zikir dengan hati mereka bahawa sekalian kelakuan mereka itu di dalam zikrullah. Maka dari kerana inilah kata ulama iza arafallah ta'ala kalla lisanuh. Ni. Manakala bagi orang arifin pula lagu mana pula zikir dia? Senyap. Tak bunyi suara. Bapa zikir tak bunyi suara pula orang arifin saat ni tak berzikir la ilaha illallah suruh derah. Demo baru start enjing. Demo baru start kena perih kuat lah sikit sebab minyak kau apa dia.
Oh, tapi kalau dia laju gak, tekan minyak pun tak bunyi. Cium lagu tu. Bagi dok gerak semacam tapi bunyi tu dok. Sebab tu jual zikir bukan dibunyi. Bagi orang perikat permulaan, sebab dia tak tahu hidup kau tak hidup hati dia, dia kena bunyi pom 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 pom, dia bunyi dulu. Maka orang dia perikat tinggi tak bunyi dah. Kerana apa? Kerana katanya ulama apabila mengenal seseorang akan Allah dengan mengenal yang putus betul-betul kenal, nescaya keluarlah lidahnya. Tak boleh nak sebut gapo-gapo. Kita ginilah. Kita nak jumpa dengan seseorang yang kita sangat minat, sangat kita puja, sangat kita idola. Sebelum jumpa kita doa ayat, esok amu nak jumpa dengan idola hamba Allah Rabbi. Nah, cuek pula orang tu. Kecek semacam. Kadang-kadang bila lah nak jumpa weh. Esok jumpa. Esok jumpa bunyi suara tak? Senyap tak kata gapo dah pula. Patu mari dulu gagak kepala dok kecek. Hari ni senyap. Ya keedah lagu tu. Apabila bertemu, mulut tak ada faedah dah. Ni tak ada faedah. Cukup dengan bertemu. Sebut tak payah sebut dah. Supaya kita nak makan nasi kerabu. Bila nak pergi beli nasi kerabu? Nasi kerabu, serabut perut. Ambil nasi kerabu tak depan. Senyap. Senyap lalu. Kau bunyi lagi. Nasi kerabu. Tak payah sebut nasi kerabu dah. Mungkin dok makan dah. Maka apabila dah bertemu, dah makan dah, tak perlu sebut lagi. Bagi dok jalan semacam yung lagu tu. Dan kata Syekhuna Kutubul Aqwan wallahu a'lam.